Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mukminin, tuan-tuan dan juga puan-puan, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini seperti biasa dengan lebih dahulu membaca 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Hadza wa billahi taufiq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وهو في الآخرة من الخاسرين ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم يبعثون. أما بعد، إذ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وهو أصدق القائلين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Dan tetaplah kamu, kata Allah, dalam memberi peringatan itu, maka sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, memberi manfaat
buat sekalian yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pegawai serta jawatan kuasa Masjid Tengku Abdul Rahman Putra Kuala Kedah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kembali kita bertemu dalam bicara pengajian berkitab kita pada malam ini, meneruskan kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Kita tiba alhamdulillah pada membicarakan hadis yang ke-10, al-hadisul ashir, hadis yang ke-10. Di bawah tajuk carilah ilmu sebelum ia dipertikaikan. Carilah ilmu sebelum ia dipertikaikan. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال تعلموا قبل الظانين يعني قبل الذين يتكلمون بالظن daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, ta'allamu qabla zannin, carilah ilmu sebelum lahir orang-orang yang suka mempertikaikan nilai-nilai agama. Carilah ilmu atau tuntutlah ilmu sebelum lahir orang-orang yang suka mempertikaikan nilai-nilai agama. Rawahul Bukhari. Hadirin mukminin, tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, bicara kita pada malam ini menyentuh perihal keperluan setiap daripada kita mengetahui sesuatu yang melibatkan urusan agama kita tanpa berkecuali sikit pun, tanpa berkecuali dalam bab dan perkara apa sekalipun, terutama bab yang melibatkan akidah, bab yang melibatkan kepercayaan, i'tiqad, untuk mengesahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan iman kita kepada rasul-rasul, untuk mengesahkan iman kita terhadap perkara yang wajib kita imani, termasuk dalam perkara as-sam'iyat ataupun al-ghaibiyat. Maka wajib setiap daripada kita memahami urusan agamanya sendiri. Bab ilmu dalam hal-hal berkenaan tak boleh kita wakil pada orang. Wajib, fardu ain, fardu wajib ain atas setiap mata. Maknanya fardu wajib atas setiap diri memahami urusan agama.
Bab-bab lain tu tuan-tuan, hak kita rasa mustahab, penting. Ya, dia penting untuk memakmurkan muka bumi Allah. Tapi jika nak dibandingkan keutamaan dan kepentingan, kita mengetahui urusan agama sepenting mana kita rasa penting ilmu-ilmu yang lain, urusan agama kita adalah terlebih penting. Kalau kita gagal menguasai satu-satu bab yang melibatkan ilmu alam ataupun ilmu dunia, benda tu kita tak bawa kekesalan sampai akhirat. Korang-korang kita terlepas sesuatu kelebihan di muka bumi, itu sahaja. Kita tak dapat sikit kelebihan di atas dunia waktu hidup kita, itu sahaja. Tapi kalau kegagalan kita memahami urusan agama, kesan dia tuan-tuan, dunia kita jauh dah daripada agama, akhirat lagi membawa kesusahan pada diri kita. Sebab tu ilmu agama la budda, tak dapat tidak. La budda maksud apa? La budda maknanya tidak dapat tidak. Tak ada pilihan. Kena belajar dan kena ambil kisah, ambil berat, ambil tahu. Tuan-tuan, kita satu bab ni ulun suka ambil berat, rasa ketinggalan kalau satu urusan tu kita tak tahu. Ya. Berapa tempoh terdahulu bila orang duk sembang pasal TikTok yang dalam telefon ni tuan-tuan, teruja kita nak beritahu tentang apa TikTok tu. Kawan tunjuk dalam telefon, ni dia yang kata TikTok ni. Pasal apa aku tak ada? Nak buat macam mana ni nak bagi ada dalam telefon? Fikir sampai tu. Seumpama benda tu wajib dalam hidup. Rasa ketinggalan sangat dah. Apa-apa bab sekalipun. Dulu telefon kita biasa-biasa je tuan-tuan. Tiba-tiba kawan-kawan ada telefon yang ada aplikasi WhatsApp. Kita duk main SMS lagi masa tu. Yang rasa ketinggalan dah. Nak belajar bab WhatsApp ni. Nak ambil daripada mana, nak letak di mana, macam mana nak buka dia, macam mana nak setting dia. Minta kawan ajak. Kawan pun pulun ajak kita. Kita pula alhamdulillah cepat cerdik bab-bab tu. Cepat faham pula bab-bab tu. Tak mau ketinggalan. Tak maulah orang duk ke depan, advance dah, kita duk old school, kita tak mau. Bab dunia. Tuan-tuan, kalau bagaimana bab dunia tu, kesungguhan kita, kesanggupan kita, sanggup luang masa, tenaga, wang ringgit untuk urusan dunia yang bakal kita tinggal. Kalau kita letak semangat yang sama sekurang-kurangnya untuk urusan akhirat kita, Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar. Bahagia. Yang jadi problem dia tak jadi macam tu. Untuk urusan agama, nak faham bab ilmu agama, suam-suam kuku. Bagi ada. Ambil pun takat basic. Walhal dasar dalam agama, akidah ni. Bab syariat, halal dan haram. Dia kata kalau orang kata benda tu baik-baik bagi dia, senang hukum dah. Kalau orang kata benda ni buruk, jahat bagi dia, payah mana? Kalau dia hidup dalam suasana masyarakat, kawan-kawan, sahabat yang memang lara, tapi benda tu dianggap baik bagi mereka, adakah dia nak kata baik? Ada tuan-tuan, masyarakat manusia ni, mereka tak minum arak, mereka tak berjudi, mereka tak bermusuh-musuhan, kawan elok, hubung rahim elok, cuma tak sembahyang. Adakah kita kata mereka ni baik, bagus dengan sebab tak sembahyang tu, tinggal sembahyang tu elok? Adakah mereka tak buat maksiat yang lain?
Tiba-tiba mereka meninggalkan salat, kita rasa meninggalkan salat tu tak ada masalah apa dalam hidup kita. Kalau kita hidup dalam kelompok masyarakat ataupun manusia yang begitu. Sebab tu ilmu penting tuan-tuan. Lemparlah kita di mana pun. Adalah di mana pun. Di darat ke, daratan ke, di tengah laut ke. Jadi manusia kita kalau ada ilmu. Tapi kalau tak ada ilmu tuan-tuan, hanyut atas apa yang berlaku pada ketika dan saat itu. Kalau semata-mata kita rasa kalau manusia itu kebanyakan buat benda yang diterima baik, baiklah. Dan dia pun pegang benda tu baik. Tak boleh pegang ayat tu tuan-tuan. Terutama dalam bab akidah. Duk sembahyang 5 waktu tak kenal siapa Tuhan dia. Nah, dah hidup sembah siapa selama ni? Nak tujukan, nak pusatkan ibadat tu untuk siapa? Nah, dah selama ni beramal dengan amal-amal yang lain untuk siapa? Kalau akidah pun tak clear lagi, akidah pun bercampur baur lagi, ikut dan nak sambarnya. Sat kepercayaan ni, sat kepercayaan ni, sat fikrah ni, sat fikrah ni. Tak jelas. Tak ada sandaran yang kuat. Nah. Maknanya sebelum orang was-waskan kita, sebelum manusia cuba sesatkan kita, sebelum kita jumpa suasana kehidupan manusia yang melalaikan kita, wajib kita penuhi diri kita dengan ilmu. Inilah orang kata apa? Satu-satunya pengawal untuk diri kita. Apa tuan-tuan? Ilmu. Apa tuan-tuan? Faham agama. Tak mudah digoncang, tak mudah goyah. Di mana pun kita berada, agama adalah yang paling utama. Sesibuk mana pun kita, datanglah da'iyah apa sekalipun, hasutan apa sekalipun, agama tetap agama. Dan kita sanggup mati demi agama. Itu maksud orang yang faham agama. Nah, tapi yang tak faham agama, dia sanggup mati demi dunia dia. Nah, maknanya apa-apa pun tuan-tuan, usaha belajar dulu. Dan kita terhasut, dan kita terpesong, dan kita berada bersama golongan yang sesat, nak patah balik kalau tanpa ilmu, tuan-tuan, kita tak akan jumpa jalan kembali. Itu je nak sebut. Bersiap sedia, bersiap siaga dengan ilmu terlebih dahulu sebelum kita cuba disesatkan, sebelum kita cuba dipesongkan. Wajib beramal dan faham dengan ilmu agama. Ilmu agama itu adalah bersumber dari Al-Quran atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar daripada alim ulama yang mu'tabarah, yang dikenali, yang diterima majoriti umat Islam. Nah, yang tak lari daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang digunakan pakai majoriti umat sejak berzaman atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang dibawa oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ini dua aliran terkuat dalam ahli sunnah. Ambil faham. Jangan amal kita selama ni entah ke mana. Walaupun amal itu ada, tak tahu untuk siapa, tak tahu ke mana kesudahannya. Beramal cantik dah, tapi kabur tentang akidah. Nah, kabur tentang tauhid, kabur tentang ma'rifatullah.
Apapun ilmu datang daripada Quran dan hadis ataupun sunnah. Dan Al-Quran atau hadis itu mesti difaham seperti cara para sahabat memahaminya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib berguru. Wajib berguru. Guru kita, dia belajar daripada siapa? Guru dia. Guru dia belajar daripada siapa? Mesti daripada guru dia. Guru, berapa tingkatan guru sebelum tu belajar daripada mana? Semestinya juga daripada guru dia. Sebelum itu lagi. Makna masing-masing berguru sebelum daripada mereka menjadi alim. Nah, resmi pengajian berguru ni untuk memastikan apa? Ilmu kita itu ilmu yang benar. Nah, ilmu yang datang dari susur galur, akidah yang benar, syariat yang benar. Guru daripada guru dia, guru pula daripada guru dia sebelum dia guru. Sekian tingkatan guru menuntut daripada guru sebelumnya, sebelum, akhir sampai ke zaman tabi'in. Kurun yang ketiga, hijrah. Kita 1444. Kurun ketiga ni zaman tabi'in. Main area apa? Area 200 ke 300 tahun hijrah. Pindah zaman tu. Zaman tu pula ulama zaman tu pula zaman tabi'in berguru sama-sama lepas pula daripada guru sebelumnya. Menuntut dengan guru ni, guru tu pula menuntut dengan guru sebelumnya sebelum diturunkan ilmu kepada anak muridnya. Sampailah zaman tabi'in. Zaman 200 hijrah. Berguru sama-sama mereka pula. Ada yang zaman tabi'in ini berguru langsung dengan siapa? Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang masih hidup pada zaman itu. Tabi'in tak jumpa Nabi. Mereka hanya sempat berjumpa dengan manusia yang pernah jumpa Nabi, iaitu para sahabat. Berguru dengan para sahabat. Dan para sahabat berguru dengan siapa? Langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 100 tahun yang pertama zaman sahabat. 100 tahun yang kedua zaman tabi'in. 100 tahun yang ketiga zaman tabi'in. Akhirnya budaya ilmu itu sampai ke zaman kita. Sebab tu wajib berguru. Jangan dok faham semata-mata logik akal sahaja agama ni. Maka jangan memahami agama seperti golongan yang mendahulukan akal mereka dari wahyu. Jangan dok kira faham agama ikut logik akal. Lebihkan wahyu itu, utamakan wahyu itu. Akal membantu kita memahami wahyu. Tapi tak semua perkara perlu dengan akal untuk memahami wahyu itu. Ada perkara yang amrun litta'abbud. Kita kena terima aja ketetapan Allah ni. Akal tak boleh nak fikir. Akal tak boleh nak tembus benda tu. Akal tak sampai nak fikir benda tu. Maknanya akal wajib kita guna dalam memahami agama. Tetapi tak semua perkara. Yang sebagainya golongan sekular, Islam moden, konon-kononnya, yang meletakkan akal lebih daripada segala-gala. Dan sekiranya apa yang datang faham daripada akal itu bertentangan dengan Al-Quran, mereka golongan sekular ni, Islami moden ini, dia akan lebihkan akal dulu berbanding wahyu itu. Selama itulah dia tak akan faham urusan agamanya. Kerana agama bukan ciptaan manusia. Agama tercipta, Islam ni bukan atas
kemampuan akal manusia, tidak. Tapi agama datang langsung daripada Allah buat hamba dia. Ketetapan Allah. Neraca itu daripada Allah. Bukan daripada kehendak kita. Tidak. Nah, maknanya akal dia sedikit membantu. Bukan semua perkara. Lebih daripada itu, lebih di luar kemampuan akal, sami'na wa ata'na. Kalau pakai guna akal sepenuh, agama ni tuan-tuan rasa agama ni punah ranah sebelum sampai kat kita lagi. Kita tak jumpa ada agama. Rosak di pertengahan jalan lagi. Yang kata Islam ni, kalau semata-mata guna akal, masing-masing nak guna akal belaka, masing-masing nak guna logik belaka. Bahkan akal itu sendiri ada sifat lemah dia. Nah, antara sifat lemah dia, lupa, khilaf, salah sangka. Itu semua kelemahan akal belaka tu. Nah, kita taklah lupa, tapi ingat-ingat lupa. Itu sifat lemah akal. Tiba-tiba akal sepenuhnya nak guna untuk tafsir agama, tak boleh. Perlu kepada wahyu. Ini yang membezakan Islam dengan agama-agama yang lain. Bahkan agama ni tuan-tuan, hak ciptaan manusia berdasarkan akal ni, tak tahu banyak mana agama yang didasarkan tercipta dengan sebab akal. Tapi agama ni tenggelam dalam bumi habislah. Lenyap habislah. Dia tak boleh ke mana. Agama-agama sebelum-sebelum ni yang dicipta dengan akal manusia. Awal nampak gah, awal nampak hebat, awal nampak ramai pengikut. Tapi dengan sebab sumber yang tidak kokoh, semata-mata guna akal sahaja, agama itu kita katakan pertengahan jalan sahaja. Tak ada siapa yang menyambung kepercayaan sebegitu. Nah, tapi Islam hatta yaumil qiyamah, kekal Islam itu sampai kiamat. Kerana dia bukan tercipta dari akal manusia, tetapi daripada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membezakan Islam dengan faham-faham lain, agama-agama lain yang konon-kononnya lebih kita kata terkehadapan daripada Islam, yang akhirnya rosak di pertengahan jalan apa yang dikatakan kepercayaan itu. Islam kekal sebagaimana sewaktu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai zaman kita hari ini, alhamdulillah. Maka jangan memahami agama seperti golongan yang mendahulukan akal, seperti golongan yang mendahulukan akal mereka dari wahyu. Mereka mengatakan apabila agama itu sesuai dengan akal, maka kami terima, dan apabila tidak sesuai dengan akal, maka kami menolak. Oh ya, ramai golongan ini tuan-tuan, berani pula mencabar secara terang-terangan. Apapun akal, logik akal, nak terima kesahihan hukum daripada Quran hadis, akal dulu kena tafsir, akal dulu kena timbang tara. Kalau akal kata yes, ya, agama tu, amalan tu boleh pakai. Kalau tak, ditolak. Sesuai zaman Nabi ya. Nah, ada tuan-tuan golongan sekular tapi beragama dengan agama Islam. Nak jenamakan Islam tu dengan akal semata-mata. Baik agama kena akal kata baik. Nah, walhal akal tu cuma membantu sahaja memahami agama, bukan mutlak dengan akal. Mereka telah menjadikan akal lebih daripada wahyu. Golongan ini menjadikan akal lebih daripada wahyu. Tak terima. Apapun akal dulu. Karena itu mereka meragukan wahyu yang bertentangan dengan akal mereka,
seakan-akan mereka itu lebih mengetahui daripada Allah dan Rasulnya. Mereka inilah yang dikatakan pada zaman dahulu dengan golongan Mu'tazilah. Hak ni dalam bab akidah dibahas panjang lanjut. Apakah golongan Mu'tazilah ni? Yang berlaku pada kurun yang kedua. Golongan yang lebih mengutamakan akal, yang kata Mu'tazilah ni. Yang lebih mengutamakan logik akal daripada Quran dan Sunnah. Bahkan meletakkan Quran dan Sunnah itu sesuai dengan akal. Yang akhirnya mereka itu jauh daripada faham majoriti umat Islam. Yang kata Mu'tazilah ni. Ini tetap boleh rujuk dalam pengajian akidah. Punca-punca kemunculan golongan Mu'tazilah ni. Apa fikrah mereka? Tapi kemuncak fikrah mereka adalah logik akal. Nah. Islam sebenarnya baik. Inilah yang dikatakan pada zaman dahulu dengan golongan Mu'tazilah. Atau zaman sekarang ini dikenali dengan golongan Islam rasional. Ikut rasionalnya. Nah. Dia pergi Mekah sekian-sekian tempoh, tak kiralah atas bab haji ke, atas bab umrah ke. Balik tu tak sembahyang. Pasal apa? Logik akal kata apa? Banyaklah pahala datang sana. Mayan jemaah tak main dah. Dia tak banyak mana pahala di Masjidil Haram. Banyak mana pahala yang dah berhasil Masjid Nabawi. Dia balik dari sini tuan-tuan. Dia tak buat dalam tempoh-tempoh tertentu. Pasal akal kata pahala tu dah boleh menampung dalam tempoh-tempoh tertentu walaupun tak berlaku ibadat. Tak kacau lagu ni tuan-tuan ni. Nah. Maknanya kalau orang yang duduk di Mekah Madinah ni kalau main Malaysia tak semayang tak apa. Pahala sana banyak. Oh. Ni kata golongan sekular yang dikatakan Islam rasional. Ada di kalangan kita, kalangan umat. Ya. Ni yang jemaah yang kita buat tak pun tak marah. Dia tak banyak mana pala jemaah di sana. Apa jenuh buatlah di sini nak lawan, nak beat hak dia buat di sana no, pakai dak dah. Ni nak pergi pula 2-3 bulan lagi umrah pula. Oh. Pula. Kacau demi logik akal bentuk dah. Islam sebenarnya tidak bertentangan dengan akal. Islam dia tak bertentangan sebenarnya. Memang akal manusia itu perlu dipakai. Tetapi, tu ayat tetapi ni nak kena bagi perhatian ni. Tetapi wahyu itu mesti didahulukan dari akal, bukan sebaliknya. Kadang ada ketika tuan-tuan akal tak boleh sampai dah fikir, akal tak boleh sampai dah nak tafsir. Waktu tu kita serah pada Allah. Terima sami'na wa ata'na. Bahkan dalam fiqh pun banyak hukum yang kita tak boleh fikir dengan akal. Ya. Contoh dalam bab sapu khuf. Ya. Sapu 2 khuf, stokin kulit lah. Kalau kita pakai khuf ni tuan-tuan, kita tak ada buang stokin kan waktu berwuduk. Nah, dia ada tempoh lah, bermukim boleh pakai tempoh ni, musafir boleh pakai tempoh ni. Tapi dalam bab khuf kita tak perlu buang stokin kulit lah. Cukup waktu sampai nak basuh kaki, kita sapu di atas. Orang tadi kaki kita kan, sapu di atas tapak kaki, sapu atas kaki kan. Sah untuk bahagian kaki itu, walaupun kita tak buka pun stokin kulit dah. Logik akal kata, yalah kalau tak mau buang pun tak apa, tapi kalau nak sapu, biarlah sapu bawah. Sebab bawah yang memijak. Logik akal. Tapi agama kata tak, sapu bawah tak sah, kena sapu atas. Mana rasional sapu atas? Yang kotor, yang berabuk, yang ada cemak barangkali di bawah. Sapulah di bawah. Tujuan wuduk itu untuk membersihkan.
Tapi tak syarat kata sapu atas, sapu bawah tak sah. Itu agama. Tapi kalau min lawan dengan akal, jenuh. Sebab tu akal cuma membantu sahaja, memudahkan urusan faham kita. Tapi tak semua perkara faham agama perlu dengan akal. Sebahagian perlu dengan ta'abbudi, terima ketetapan Allah ni. Sebab agama bukan tercipta dari akal. Agama dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membezakan kita dengan faham-faham yang lain, agama-agama yang lain yang kononnya didakwa sebagai agama itu. Ini apa yang kita sebut, tuan-tuan. Maknanya sebelum kita cuba disesatkan dalam urusan agama, dalam bab fikrah, berilmulah terlebih dahulu supaya kita dapat menentu dan membezakan yang mana yang hak, yang mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah atas neraca ilmu. Tapi kalau kita tak tahu, tuan-tuan, ikut je. Siapa mai pun terima bulat-bulat. Walau apa yang datang itu jauh daripada faham agama yang sebenar. Pentingnya ilmu. Dan ilmu itu, tuan-tuan, bitta'allum, kena belajar, kena luang masa. Kena luang masa dengan sedikit tenaga kita, baru kita dapat apa yang dikatakan ilmu untuk faham agama. Kalau kita goyang kaki, kalau kita bersenang-senang, kita tak akan dapat faham agama, melainkan apa yang kita dapat selama ni sahaja. Tentu nak dapat dunia pun teruk yakmat, putih tali kasut orang kata. Tu nak dapat dunia hak sekejap, tambahlah untuk akhirat kita juga. Min babil aula, lebih-lebih kena usaha. Luang masa, spend masa kita, sanggup berkorban, sanggup berpenat lelah. Waktu perlu kita rehat. Waktu maghrib ni waktu kita rehat, dan patut-patutnya setelah siang sepanjang hari penat bekerja. Kalau kerja jenis bebanan berat, tuan-tuan, Abang Zam nak ulas steering lori tu, ingat sikit kerja kederat kan, tuan-tuan. Patut balik rumah rehat. Tapi kita fikir sampai bila kita nak rehat? Sampai bila kita nak rehat? Sampai bila kita nak bersenang-senang dengan benda yang kita tak ada lagi hari ni atas agama kita ni, ilmu ni? Sebab ingatan yang beginilah membawa kita sampai ke sini malam ni, sebelum ni, dan akan datang insya-Allah. Sebab kita rasa kita tak ada apa-apa yang rasa berbaloi untuk sepanjang hidup kita bab agama kita. Dunia alhamdulillah rasa puas hati dah. Usaha dapat ke, usaha tak dapat ke, puas hati dah. Tapi kalau akhirat tak baloi. Kalau ini saja hasil dia sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muhasabahlah, tuan-tuan. Berilmulah. Apapun berilmulah terlebih dahulu sebelum kita berhadapan dengan pelbagai fitnah dalam akidah, fitnah dalam beramal, macam-macam di luar sana. Tapi di sinilah pusat kita untuk mencari kebenaran itu. InsyaAllah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, kita akhiri pertemuan malam ini dengan membaca surah Al-Mulk. Hadza wabillahi taufiq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. صلى الله على محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول يا حبيب سلام عليك، صلوات عليك. صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله وسلم. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله. من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله. عالم السر
السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد عند تحرير سطوري أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق والرعاية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.